sebabnya kan. So kita carilah solusinya ya, insya-Allah. Okey, kita check dulu dia live ke tidak. Cuba suruh Kak Ila tengok. Ada live tak? Ila tengok tak ada eh? Oh, ada. Ada eh? Okey. So dekat Facebook page dah ada dah. Kita dah ada eh? Okey, alright. Okey, so kita dah ada dah dekat Facebook page. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Okey, minta tolong komen di page ataupun di TikTok sama ada jelas suara JM kan, apa ni lagi apa? Okey, clear ke gambar kan? Right. Lepas tu apa lagi? Tolong sharekan. Tolong sharekan video JM ni. Hari ni tajuknya adalah buat itu tak kena, buat ini tak jadi. Kenapa ya? Fed up dah kadang-kadang kan. Nak buat bisnes ataupun baru nak start bisnes kan. Ataupun semua nak buat bisnes tapi tak jadi. Kenapa tu kan? Right. Okey, jelas ya semua. Waalaikumsalam Mas Lina. Okey, Brasila. Okey, Roha. Kita ada Norin, kita ada Ida Beres. Okey, terima kasih. Terima kasih yang berada di TikTok juga. Okey. Okey, sebelum tu tolong sharekan live JM ni. Semoga orang lain mendapat manfaatnya. Ataupun mungkin dia ada di antara anda yang sibuk pagi ni, yang mungkin tengah bekerja apa semua kan. Just tak apa, you all tak payah nak live bersama dengan JM. You all just tekan button share nanti bila dah habis kerja ataupun waktu-waktu rehat ataupun ada masa lah, you all ada masa kan. Bolehlah you all tengok balik kan. Alright. Okay, sebelum tu JM nak minta lah buatkan kopi. Iin, buatkan kopi. Buatkan kopi. Buat kopi. Sambil-sambil tu haus pula kan nak minum kopi. Okey, waalaikumsalam. Alright, Nori, terima kasih. Azia Nora, terima kasih. Okey, sharekan video ini mana yang mungkin yang sibuk pagi ni, yang tengah bekerja. Sebab tadi bila JM cuba blast poster, hari ni JM akan live, ada yang bekerja. So tak apa, tak kisah pun. Okey, right. So jadi JM minta sharekan dulu video ni. Nanti bila dah senang-senang, anda bolehlah tengok-tengok balik kan live JM ni. Okey, right. So alhamdulillah, syukur kepada Allah ya, yang mana hari ni kita bersama lagi kita bersama lagi untuk kita kongsikan, untuk JM kongsikan, untuk JM kita sama-samalah cari solutionnya. Kenapa kita buat itu tak kena, buat ini tak jadi kan, mesti ada sebabnya kan. Jadi kita cubalah sama-sama cari solutionnya ya, insya-Allah. Okey, so okey, terima kasih semua yang bersama dengan JM. Okey, terima kasih Nurul Yasmin. Terima kasih. Lagi siapa kat sini? Khalijah, waalaikumsalam. Nur Azrina. Okey, Kak Ijan, waalaikumsalam. Letak kat sini lah. Kat sini. Okey, thank you. Okey, terima kasih semua. Okey, so alhamdulillah hari ni kita dah 14 Ramadan. Ramadan pula. Aduh, sakit perut aku. Kita dah 14 Syawal. Aduh,
ramai. Penat kan? Asyik nak puasa je. Kan? Allahu Akbar. Okey, 14 Syawal ya. Kita dah nak masuk dah separuh separuh bulan Syawal dah kan. Allahu Akbar. Cepat sangat masa berlalu kan. Cepat sangat masa berlalu. So alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita masih lagi diizinkan masih lagi diizinkan untuk bersama-sama berkongsi cerita. Okey, terlebih dahulu JM nak kenalkan diri JM Pastinya ialah JM ni kan bukan siapa-siapa bukannya selebriti ke ataupun bukannya coach ke, bukannya cikgu ke, bukannya ustazah, profesor, doktor sebagainya, tu bukan. Okey, JM wanita biasa sama seperti anda juga wanita biasa yang masih lagi belajar, yang masih lagi menjalani kehidupan seperti biasa. Okey, sama je, tak ada perbezaannya jadi sebelum tu izinkan JM untuk perkenalkan diri JM dulu. Okey, saya JM. Okey, JM Iswan. Panggil je JM, panggilan mesra. Teman tapi mesra kan. Kalau tak mesra-mesra macam ada gap pula kan. Jadi panggilan mesra JM adalah JM. Panggil je lah JM. Tak payahlah puan-puan, tak payahlah madam-madam, tak payah. Panggil sahajalah JM. Okey, JM asal ada ramai yang tanya JM asal Kelantan ke JM? Oh, Kelantan pandai niaga. Betul ke? Sorry lah kalau tersalah lorak Kelantan tu ya. Jangan marah orang Kelantan ya. Okey, tak. JM orang Banting Selangor. Orang Banting Selangor. Orang Banting JM orang Jawa ke? Aku tak tahulah. Engkau tekalah sendiri orang Jawa ke, orang Melayu ke, orang Jerman ke kan? Okey. Alright. JM dah berkahwin ke? Oh, sudah. Alhamdulillah JM dah berkahwin. Usia perkahwinan JM pun dah 24 tahun, masuk 25 tahun. Anak JM yang sulung pun dah 23 tahun. Yang bongsu dah 18 tahun. Umur JM ni berapa? Kan? Umur JM ni berapa? Selalulah kan bila JM keluar. Kadang-kadang baru-baru ni JM ada share. Sebelum ni JM ada share juga dekat surau kan. Dekat surau, bila sembang-sembang kat surau, biasalah JM ni akan bahasakan diri JM ni kak, ambilkan akak tu boleh tak? Apa semua kan. Tapi kadang-kadang ada yang macam terasa dia lebih matured kan. Dia akan cakap, kakak ke? Dia kata macam tu kan. Tanta, kakak ke? Dia kata, JM ni kakak ke? Tanta, saya yang kakak. Dia kata tu. So bila JM tanya, berapa umur? JM tanya. Masa tu dekat surau lah. Lepas tu dia kata, umur saya 20, berapa dia kata? 28. Umur saya 28. Oh, ya ke? Masa tu umur JM 40 lebih jugalah. Dalam 42 ke macam tu. Okay, so itulah. Alright, JM punya bateri ni dah low dah. Tapi tak apalah. Okay, dan baru-baru ni JM juga ada share dekat toilet. Kan JM nak ambil tisu, tapi bila budak tu ada dekat tepi tempat tisu tu JM tak boleh nak ambil. So JM kata, dek, boleh tak tolong ambil kan? So masa tu lah dia cakap, adik ke? Dia kata, jadi macam wow kan. Kita rasa macam berbangga tau perempuan kan. Kita wanita, siapa pun berbangga bila orang kata muda kan. Bila orang kata muda. Okay, so jadi umur JM 44 tahun, masuk 45 tahun. Kalau ikut tahun Hijri adalah tahun Islam. Umur JM dah 46 tahun. Yalah, betul, 44, 45. 45 tahun umur JM kan. Jadi dah buat bisnes lama ke? Dia yang tanya, dah buat bisnes lama ke JM? Pengalaman bisnes tu lama dah, alhamdulillah. Tapi cikgu JM kata, jangan cakap lama, cakap baru je. Baru
nak masuk 20 tahun. Sebab JM dulu berjinak-jinak dalam bisnes, masa tu belum ada anak lagi. Masa tu baru-baru kahwin. Tapi serius buat bisnes tahun 2003 macam tu, serius buat bisnes. So pengalaman bisnes sendiri dah 18 tahun lah, alhamdulillah. Masa tu JM mengandung anak ketiga. Sekarang anak pun dah umur 18 tahun. Jadi maksudnya dah 18 tahun jugalah. Masa tu JM buat bisnes, ya Allah. Masa tu perut besar ni. Dah nak beranak dah masa tu. Perut JM kalau mengandung, ini cerita pula pasal zaman-zaman dulu. Tak apalah kan. Ini yang baru nak kenal dengan JM kan. Masa JM buat bisnes tu, mengandung besar tau. JM kalau mengandung memang besar. Sebab anak mesti besar punya. Dekat 4 kilo 3.8 tu anak JM lah. Itu JM kalau beranak kan memang anak besar-besar lah. Okey, masa tu dah nak sarat dah mengandung. Perut ni pun dah sampai kat steering. Tapi semangat berniaga ni, Masya Allah. Sebab tu semangatnya sampai hari ni semangatnya. Bujur badan tak semangat. Semangat wajah tak apa, semangat dalaman tak apa kan. Bujur badan tak ikut semangat sekali. Okey, so perut besar ni nak pakai boleh, maksudnya bawa kereta ni kena kat perut ni kan, dekat steering tu. Ya Allah, masa tu dah sarat dah kau, jumpa siapa? Jumpa orang lah. Kita bisnes nak kena jumpa siapa pula? Takkan jumpa kucing, jumpa ayam, jumpa itik kan? Jumpa orang. Jumpa orang cerita bisnes, jumpa orang cerita bisnes. Buat set appointment dengan orang. Kalau dulu kita, dulu memanglah kita buat offline, jumpa orang, mana ada. Online ni tak ada. Dulu memang jumpanya jumpa orang. Jumpa orang, call. Sehari ni mesti ada appointment. Tak boleh tak ada appointment. Sebenarnya itulah pengalaman kita. Bila kita istiqomah buat, istiqomah jumpa orang, ada je soalan-soalan yang kita tak boleh nak jawab dan kita boleh tanya kepada guru kita. InsyaAllah bila kita jumpa prospek yang seterusnya, kita boleh jawab dah soalan-soalan tu. Sebab itu kita kena kita pandai, kita tahu kita cakap dengan anak. Bila anak ni nak periksa, kita kata buat latih tubi kita kata kan. Tapi kita ni yang buat bisnes tak buat apa-apa, tak jumpa orang. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak pandai, macam mana kita nak matang, macam mana kita nak ada pengalaman. Dah mula dah. Dah mula dah. Okey. So itulah kisah JM, tapi semangatnya tu. So habis pantang masa tu 36 hari. Orang habis pantang 100 hari. Aku 36 hari dah bawa kereta dah buat appointment, dah jumpa orang. Semangat punya berniaga tu tau. Masa tu jual produk orang je. Pun semangatnya bukan main lagi kan. Okey. Okay, terima kasih kepada semua sekarang ni. JM nampak ada Sam. Waalaikumsalam Sam. Rindu dengan Sam. Nanti habis MCO Sam datang kat sini. JM nak belanja makan. Kita ada Juwita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Kak Ros. Ya Allah. Waalaikumsalam Kak Ros. Kak Ros Wanti. Terima kasih sebab bersama dengan JM. Mas Wida. Kita ada Kak Ijan. Kita ada Sima. Kita ada Kak Ita daripada Kota Tinggi. Kita ada Kak Wan. Masya Allah Kak Wan. Rindu dengan Kak Wan. Kita ada Makcik Garam. Nora Ali. Kita ada ramai lagi. Kita ada Kak Sauda. Okay. Alright. So terima kasih semua. Terima kasih. Okay, berbalik dengan tajuk kita. Kepada yang baru bersama dengan JM ni, JM minta sangat-sangat supaya apa tahu? Supaya mintalah tolong sharekan live JM ni. Mungkin ada di antara kita, ada kawan-kawan kita, manalah tahu kan Allah detikkan hati dia ataupun Allah detikkan hati dia untuk tengok-tengok kita punya Facebook. Terlalu pula JM tengah live. Lepas tu dah lalu pula JM punya live ni terdetik pula dengan hanya satu perkataan yang JM cuba kongsikan pada masa tu.
beliau terus tersedar diri dan bangkit untuk mengubah kehidupannya. Kita pun tak tahu kan. Jadi kita sama-samalah sama-samalah cari ladang pahala dengan hanya berkongsi-kongsi video ini ataupun live JM ini, insya-Allah kan. InsyaAllah Allah mendoakan orang mendoakan kita dan Allah bagi yang sama doa untuk kita juga, insyaAllah. Okey, so JM nak ialah isu sekarang ni kan, kita semalam bukan dia tak sensitif dengan keadaan yang sekarang. JM sangat-sangat sensitif tahu dengan keadaan yang sekarang. Semakin lama semakin banyak, semakin meningkat jumlah kes positif COVID-19 dalam beberapa hari ni. Macam semalam 7,400. Bukan kita nak menghitung-hitung, tak. Sebenarnya bukan kita nak menghitung-hitung. Kita nak menyedarkan diri yang mana Allahu Akbar, semakin banyak lagi semakin bertambah-tambah lagi. Apa sebabnya? Kenapa masih lagi orang masih lagi berada di jalanan ke, ataupun orang masih lagi degil ke, ataupun orang masih lagi ialah tak ambil kisah ke tentang COVID-19 ni, sedangkan kita ni ya Allah selalu dihidangkan dengan video-video yang menyedihkan kan. Kadang-kadang tu yang mungkin belum rasa, Allah tak bagi kita rasa kan. Ya Allah, na'udzubillah lah, janganlah kita dapat rasa. Tapi melalui video-video yang orang kongsikan tu, moga Allah menjentik hati kita dan bagi kita rasa supaya kita sedar yang mana kita kena jaga kita ni. Kita kena jaga kita kena jaga kebersihan, kita kena jaga SOP, mana yang bekerja apa semua kan, jaga tu kan, pakai mask apa semua kan. Okey, untuk pengetahuan you all, JM kat dalam ni adalah dalam bilik sendiri saja, tak ada orang lain. So kat luar pejabat JM, dia orang memang wajib mengekalkan SOP, jaga penjarakan, pakai mask dan sebagainya. So untuk pengetahuan you all, pejabat JM ni beroperasi seperti biasa. 60% saja staf yang bekerja, yang lain bekerja daripada rumah. Dan kita rotate lah, kita rotate macam tu. Okey, so itulah, kita kena sensitif lah hal-hal yang macam ni kan. Jadi tak tahulah nak cakap apa kan, apa lagi yang kita nak buat. Dan senjata utama kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam adalah berdoa. Kita sama-sama berdoa, moga kita semua ni yang ada di muka bumi ini dilindungi oleh penyakit-penyakit yang berbahaya, dan juga pada mereka-mereka yang sakit, yang sedang sakit, sembuhkanlah Allah, sembuhkanlah dengan mudahnya, dengan cepatnya, bagilah mereka kembali ke pangkuan keluarga tersayang mereka. Dan itulah kan, kita sama-samalah berdoa. Usah putus berdoa, usah putus berdoa, Allah tak zalim, Allah tak zalim. Allah ni dia akan kembalikan doa-doa kita, pasti akan kembalikan, akan menghadiahkan, akan balikkan semula doa-doa kita, insya-Allah. Tapi kita tak tahu bila. Yang pastinya kita yakin sangat-sangat pasti Allah akan kembalikan doa-doa kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Okey, JM bersama dengan siapa lagi ni? Waalaikumsalam. Okey, daripada Sungai Buloh, Kak Wan Hai Kak Wan. Alright. Okey, so itulah, jadi salam perkenalan lah daripada JM juga buat warga TikTok. JM baru lagi dalam channel TikTok. Okey, kenalah kan, walaupun dah usia, faktor usia berbanding dengan dengan orang-orang muda kan. Orang-orang muda. Okey, tapi kena ikut peredaran lah kita kan. Kena ikut peredaran. Kalau hari ni orang gunakan TikTok sebagai channel bisnes dia ataupun channel penyampaian ilmu dan sebagainya, JM juga
ingin memanfaatkan channel TikTok ni sebagai perkongsian yang baik-baik. Sebab apa? Sebab hidup ni adalah untuk berbuat baik je sebenarnya, kan? Hidup ni untuk berbuat baik. Teruskan buat baik, teruskan buat baik. Lagi-lagi di usia-usia yang di akhir-akhir usia kita ni kan, kita cubalah muhasabah diri. Apa lagi kebaikan-kebaikan yang kita nak buat? Sebab apa? Sebab kebaikan-kebaikan inilah jalan kita nak bawa nanti ke sana. Ke sana nanti, ke noktahnya. Sebab apa? Sebab kehidupan ni tak ada noktahnya. Kita tak tahu bila pengakhirannya. Kita ni kena buat je lah. Buat baik, buat baik, buat baik. Macam tu. Ya, lepas tu kejayaan. Kejayaan juga tak ada noktahnya. Sebab kejayaan itu adalah rahsia Allah. Yang kita tak tahu, adakah apa yang kita buat ni akan berjaya? Adakah apa yang kita buat ni akan gagal? Kita tak tahu. Apa yang kita perlu buat, kita teruskan buat. Teruskan buat. Gagal buat lagi. Gagal lagi, buat lagi. Daripada gagal tu kita belajar. Kenapa boleh gagal? Apa yang aku tak cukup buat? Macam tu, ya. Yeah? Okey. Okey, siapa ni? Nur Saadah Bakar. Saya dari Pulau Pinang. Salam perkenalan, Nur Saadah. Okey, berbalik kepada tajuk kita hari ni. Okey, berbalik kepada tajuk kita hari ni. Buat itu tak kena, buat ini tak kena. Kenapa ya? Kenapa ya? Yang pertama. Okey, Cik ada tujuh teknik ni. Yang pertama adalah jaga aura diri. JM, aura tu apa? Ada yang orang tak tahu ni. Aura diri tu apa? Aura diri ni macam syirik je dengannya. Aura ni apa benda tu? Itu bukan Hindu ke? Aura ni, jaga-jaga aura ni. Okey. Aura ni, okey, ada orang kata, ada orang panggil aura, ada orang panggil nur, ada orang panggil energy, ada orang panggil energy tu tenaga lah. Ada orang kata gelombang. Okey, bagi JM senanglah. Aura ni macam setiap orang ada aura dia. Kalau kita pandang penyanyi-penyanyi ataupun pelakon-pelakon tu kan, kita kata aura dia cantik betul lah. Aura dia cantik betul, tapi kita tak faham pun apa itu aura. Kan? Kita just cakap je, aura dia cantik, dia ada aura lah. Betul lah. JM suka Nora Danish lah. Nora Danish comel, lote kan. JM selalu kata, cantik je aura dia. Macam tu. So aura ni, setiap orang ada aura dia yang tersendiri. Ada nur dia. Ada nur dia, ada cahayanya yang tersendiri. Tapi bagaimana? Cahaya ni ataupun nur ni ataupun aura ni perlu kita jaga tau. Sebab kalau kita tak jaga nanti kusam, orang tak nampak kita padahal kita hari-hari lalu depan dia. Tapi disebabkan auranya tak ada, aura ni dia getaran tau, dia gelombang. Dia tak nampak di mata, tapi dia boleh dirasai melalui getaran yang ada pada kita ataupun gelombang. Dia gelombang, dia ada gelombang, dia di sekeliling kita. Gelombang, dia ada di sekeliling kita. So jadi, bila orang merasai gelombang tu, yang best tu, kita daripada jauh pun orang dah rasa gelombang ataupun kita dah rasa aura tu. Kita dah rasa aura tu. Itulah aura. So aura ni, dia boleh, maksudnya boleh tak cantik ataupun dia boleh kenapa orang tak boleh nak rasa kehadiran kita? Kenapa orang tak boleh rasa aura kita? Okey, sebab apa? Sebab aura ni dia sangat-sangat sensitif, yang mana dengan hanya melalui persekitaran, okey, dengan hanya kita tak pandai nak kawal emosi kita, kita rasa kita marah, kita geram, kita sakit hati, itu semua aura. Dia akan menghasilkan ataupun dia akan menghasilkan getaran-getaran ataupun gelombang-gelombang yang tak best tadi. So bila kita marah, kita risau, kita resah, kita sakit hati, bila kita dekat dengan orang-orang tu macam tak selesa dengan kita. Apa ya, kenapa aku tak best sangatlah dengan dia? Rasa mengantuk, rasa tak selesa lah, macam aku tak suka lah. Macam tu. Contohnya macam tu. Jadi aura ni perlu
perlu dijaga. Macam mana JM nak jaga aura ni? Jaga hati, jaga mata. Tak adalah JM gurau je. Okey, jaga emosi kita. Jaga emosi kita. Macam mana JM nak jaga emosi? Memang kita ni manusia kan, bukan malaikat kan. Kita ni manusia bukan malaikat. Yang mana kita kita ni manusia kan, bukannya malaikat. Yang mana kita ada marah, kejap-kejap down, kejap-kejap sakit hati kan. Tapi kita usah berlama-lamaan dalam emosi marah tu tadi. Jangan lama-lama. Marah tu biasa, kita manusia. Tak apalah, marahlah kan. Marahlah sekejap. No. Aku di tengah marah ni, aku disakit hati. Tak apa, sekejap je. Lepas tu dah lah. Nanti JM akan kongsikan bagaimana JM mengawal emosi diri JM. Bagaimana JM cara mengawal emosi. Kenapa kadang-kadang kita marah ni dengan orang sampai setahun pun tak boleh hilang marah tu. Nanti JM akan kongsikan dengan anda. Bukan nanti, next punya tajuk JM akan kongsikan kepada anda. Mungkin besok ke tajuknya JM akan kongsikan bagaimana nak mengawal marah ni. Bagaimana nak melupakan kisah lalu, masa lalu dan sebagainya tu kan. Okay. Alright, okay, berbalik kepada tajuk kita. Ya Allah, aku rasa ni lama lagi ni. Handphone dah nak habis bateri. Untuk TikTok ni, ada ni tak? Charge ke apa? Hilang. Okay, so itulah yang pertama tadi adalah jaga aura kan. Macam mana nak jaga aura? Okay, amalan mandi garam. Handphone ni macam dah tak ada bateri. Tengok, ada power bank tak? Dekat bag. Kita tengok ada tak power bank. Okay. So, mandi garam. Mandi garam boleh menstabilkan emosi. Mandi garam boleh menstabilkan emosi. Okay. JM bukan nak jual pasal garam ke apa. Tak. Tapi inilah amalan yang JM buat. Siapa yang nak ikut cara JM ataupun amalan-amalan yang JM buat, so tak ada masalah. Boleh boleh ikut JM, amalan JM untuk mandi garam. Untuk apa? Untuk menaturalkan balik aura-aura negatif tu yang seharian kita kadang-kadang berjumpa orang, kita pun tak tahu masalah orang macam mana. Dan kenapa aura-aura negatif tu melekat pada kita? Sebab kita ni makhluk magnet. Kita ni makhluk magnet dan juga kita ni 7% dalam badan kita adalah air. Jadi air sifat dia adalah merakam. Jadi kita ni macam sponge. Tahu tak? Macam sponge. Kita ni macam sponge. Kita serap je benda-benda yang tak baik dekat luar sana. Dan kita tak tahu bagaimana kita nak detoxkan. Lama-lama bila kita serap, kita akan menjadi berat. Bila akan menjadi berat, kita akan rasa lemau, kita akan rasa malas, kita akan rasa macam tidak berdaya, kita akan rasa macam malaslah nak buat sesuatu padahal kerja banyak tapi tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab negatif, aura-aura negatif tu kita tak buangkan, kita tak detoxkan. Bukan perut je yang kena minum produk detox untuk buang, untuk bagi kulit cantik dan sebagainya. Ni diri ni aura ni pun kena detox juga, kena jaga juga. Antaranya adalah amalan mandi garam. Itu yang JM amalkan. Itu yang JM amalkan, mandi garam. Alright. Yang kedua adalah menjaga perhubungan ataupun menjaga silaturahim. Menjaga hubungan dan menjaga silaturahim. Kenapa kita buat itu tak kena, buat ini tak jadi? Mesti ada sebabnya. Jaga, tengok balik tu hubungan tu. Tengok balik hubungan kita. Pertama, hubungan kita dengan Allah. Of course lah, yang pertama adalah Allah. Kena tengok hubungan kita dengan Allah macam mana. Kita jaga solat kita ke tidak, jaga percakapan kita ke tidak, jaga doa kita pun tidak. Kenapa JM cakap jaga doa ke tidak? Kadang-kadang kita doa sambil lewa je. Doa kita sambil lewa je. Kadang-kadang kita berdoa minta dengan Allah tapi kita pun tak faham. Kita yang tak faham, Allah faham apa yang kita minta, tapi kita sendiri tak faham apa yang kita berdoa kepada Allah. Kita pun tak faham apa sebenarnya aku minta ni. Kita tak faham. Jadi
kena berdoa tu, kena bersungguh-sungguh berdoa, faham apa yang kita hendak. Allah tu dia faham apa saja. Walaupun kita tak nyatakan, walaupun dia walaupun hanya berada di dada, kita tak boleh sembunyi dengan Allah. Allah Maha mengetahui. Cuma kadang-kadang apa yang kita doakan, cakapkan, dia tak sampai apa yang kita mahukan. Dalam hati dia tak rasa, tak ada rasa tu. Jadi berdoalah bersungguh-sungguh kat situ, Okey. Apa JM nak tengok ni, Okey, semoga kita semua mendapat pengakhiran yang baik, amin, insya-Allah. Okey. Alright. So jadi itulah, jaga hubungan kita. First sekali, pertama sekali dengan Allah. Kedua, dengan ibu bapa kita. Ibu bapa kita ni kadang-kadang kan, mana yang duduk dengan mak kan, mana yang duduk dengan mak ayah, kadang-kadang ialah kita kan, JF cakap tadi, manusia biasa, kadang-kadang marah juga, dah penat, balik kerja penat, mak pula membebel, ataupun mak pula buat tu tak kena, buat ini kita tak kena, dah kita pula termarah pula dengan mak kan. Jaga tu, walaupun sikit-sikit tu mak kita tu, bapak kita tu kan, jangan sampai dia berkecil hati, jangan sampai dia terasa hati. Adalah berkecil hati, terasa hati, susah perjalanan kehidupan kita. Kena jaga yang tu. Lepas tu pula hubungan kita dengan adik-beradik kita ni. Tadi dengan mak ayah kan, dengan suami dan juga isteri. Suami dan isteri kita. Dengan jaga tu juga tu kan, dengan suami dan isteri tu. Kadang-kadang kita sibuk hebat dekat luar, hebat buat bisnes kat luar, tapi tanggungjawab dekat rumah, laki makan apa tak tahu, baju pakai bajunya, pakai makannya tak tahu pun tak boleh juga. Sedangkan rezeki bermula daripada rumah. Kena betulkan yang tu. Kena betulkan yang tu. Lagi-lagi kadang-kadang ada laki tu driver je. Bini pula CEO. Contohnya dah mulalah ada rasa apa? Ada rasa meninggi-ninggi tu. Tu tak bagus tu kan. Aku kalau boleh Mr. CEO tu nak jadi CEO ke nak jadi apa, aku bagi je lah. Kan aku buat produk, buat marketing cukup lah. Macam tu. Okey, jaga hubungan suami isteri tu. Yang ketiga, jaga hubungan kita adik-beradik. Ada yang dengan adik-beradik pun bergaduh-gaduh. Ada. Adik-beradik dua pun bergaduh. Macam mana? JM adik-beradik 14 orang. 14 orang. Alhamdulillah, syukur ya Allah. 14 orang. Harmoni. Tak balik call. Kalau balik ni macam-macam. 14 adik-beradik. Kalau JM anak yang bongsu, kalau balik kampung, ya Allah, bekalan-bekalan tu aku tak tahulah dekat belakang bonet tu. Yang mangga ada, kelapa ada, beras ada, ubi ada, pisang ada, keledek ada. Kan? So Alhamdulillah, Masya Allah, 14 orang adik-beradik JM. Alhamdulillah, menjaga hubungan, harmoni. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada yang adik-beradik dua pun berkelahi juga. Macam mana rezeki nak mudah kan? Adik-beradik tu darah daging kita sendiri tu. Jadi jaga yang tu. Kadang-kadang ada orang cakap, macam mana JM? Dia tu asyik ngata aku je, lepas tu dia asyik tak puas hati je dengan aku. Macam-macam. Dah, maafkan aja, terima je kan? Bukan ramai sangat pun adik-beradik, dua je kan? Macam tu jaga hubungan adik-beradik. Jaga hubungan kawan-kawan ni. Kawan-kawan pun jaga. Jangan pula berkawan ni depan-depan bukan main lagi, belakang mengata pula kawan tu. Kan tak boleh. Itu juga harus diberi perhatian tu. Kalau kita nak lancar perjalanan kehidupan kita ni. Sangka baik. Dalam kita bersangka baik dengan sahabat-sahabat kita ni, kita kena juga berhati-hati. Bukan apa, ramai je yang nak ambil kesempatan kan. Tapi kita bersangka baik. Bersangka baik dengan sahabat-sahabat kita, tapi dalam masa yang sama berhati-hati. Itu je lah. Okey, lepas tu pula jaga hubungan sesama manusia lah. Okey. Tapi bagi yang anda yang buat bisnes, okey, bagi anda, ramai sangat Kak Saudah, JM. Bagi anda yang buat bisnes, okey, jaga hubungan. Yang pertama adalah dengan owner produk.
produk. Kalau anda hari ini bekerja, okey, dalam syarikat dia, kena jaga hubungan. Okey, jaga hubungan apa? Kena ialah menjaga hubungan dengan majikan, dengan ketua syarikat, kena owner syarikat. Kalau yang buat bisnes, kena jaga hubungan dengan pengasas produk tu, owner produk tu. Jangan kau suka produk dia. Kau suka produk dia, suka kau jual produk dia. Produk dia ni bagus, tapi itulah pengasasnya aku tak suka. Tapi itulah pengasasnya aku tak sukalah dengan pengasas, tapi produk dia bagus. Macam mana tu kan? Tak boleh tak boleh. Kena jaga hubungan, doakan sama-sama. Kan JM cakap hari ni nak berjaya dalam jual produk orang, kau jangan kisahkan pengasas tu. Siapa pengasas tu, kau jangan kisahkan. Kau jangan kisahkan. Kau kisahkan diri kau ni. Kau kisahkan diri kau ni. Kau janganlah kisahkan nanti aku buat, aku buat dia tu lebih kaya, nanti pengasasnya yang kaya. Aku buat nanti pengasasnya yang mewah-mewah. Aku buat nanti pengasasnya yang tukar kereta baru. Aku buat nanti pengasasnya yang buat apa, yang dapat rumah besar. Macam tu. Tapi you all, JM suka tahu beberapa hari ni JM contact selalu dengan bukan pengasas lah, bukan pengasas produk, tapi leader produk yang mana, ya Allah, mereka hanya masa stokis je, masa stokis produk orang lain tu, dia jual produk orang lain, masa stokis saja tau. Dia boleh ada rumah yang besar, dia kata dia dah buat dalam 4 tahun ke 2 tahun ke 4 tahun lah rasanya, 4 ke 5 tahun. Dia kata JM interview lah, JM suka sekarang. JM suka yang leader ni. JM nak tahulah. Lepas tu JM tanya macam mana dia buat, boleh dapat juta sebulan, kan, boleh ada yang sampai 600,000, ada yang sampai 300,000, macam mana. Ada yang ejen-ejen dekat bawah dia, masa stokisnya, maksudnya masa stokisnya adalah ketua, leader dalam produk tu, leader atas dalam produk tu. So rumahnya besar, keretanya besar, boleh lagi hadiahkan kereta dekat mak ayah. JM kata, macam mana you all buat? Dia kata apa? Dia tak kisah pun founder dapat apa, tapi yang dia berkisahkan dia tu dapat apa. Nampak tak? Dia tak kisahkan founder dapat apa, tapi dia berkisahkan dia tu apa yang dia dapat. Dalam apa yang dia dapat, dalam dia usahakan tu, apa yang dia dapat. Itu yang dia kisahkan. Founder dia tetap doa, dia kena doakan founder, kena hormat dengan founder, kena hormat dia, doakan dia, kena tip up dia, kena selalu puji-puji dia. Supaya apa? Supaya bisnes dia mudah. Supaya bisnes dia mudah. Orang nampak founder, orang nampak produk dia, orang nampak founder, orang nampak produk dia. Ini tak. Produk, ada yang suka produk dia, produk JM tu bagus, tapi saya tak suka dengan JM tu. Macam tu lah, contoh. Bukan produk Aura Rezeki je, kan. Bukan apa, kita ni tak semua orang suka dengan kita, kan. Ini ada yang produk-produk lain, sama je. Kalau hari ni kan kita cubalah, you all kan, mana yang ada dekat bersama dengan JM ni, okey, mana yang ada bersama dengan JM ni, you all pergilah tanya-tanya leader-leader produk lain. Leader produk lain, cuba tanya dia macam mana cara dia buat, macam mana cara dia menjaga, macam mana cara dia menjaga hubungan tu. You all kena tau, you all kena tanya-tanya tu. Jangan sombong. Jangan sombong. Memandangkan dia buat produk lain, tak kawan dengan dia jual produk lain, tak boleh. Kita kena tengok tu cara dia. Kita kena follow cara dia. Kenapa dia jual produk orang tapi dia boleh dapat income banyak? Kenapa dia boleh produk orang dia boleh ada ejen yang banyak? Kena tu bukannya serah je dengan Allah, cukuplah Allah nak izin nanti, selagi ada, selagi mampu, selagi Allah izin adalah bersama dengan bisnes ni. Kalau tak ada Allah izin, tak adalah. Bertahan aja ni, bertahan. Macam mana tu, kan? Bertahan kan? So dia tak boleh, kita kena berkawan dengan orang-orang yang tadi tu, yang macam tadi tu.
kawan-kawan kena tanya. Tak boleh iri hati sebab kejayaan dia tak apa, tapi iri hati sebab sakit hati sebab dia lebih banyak, lebih kaya daripada kita tu salah tu, tak boleh. Ya, kita tanya kenapa dia boleh ada sukses buat bisnes, jual produk orang pun mereka sukses. Kenapa? Cuba tanya kenapa. Alright, okay. Lepas tu jaga founder tadi, bukan jagalah, jaga hubungan dengan founder. Lepas tu jaga hubungan ni dengan anak-anak tim kita ni. Jangan anak tim kita ni lebih hebat daripada kita, kita pun sudahlah, kau kan lebih hebat kan, kau jagalah kau punya tim kau sendiri. Akak jaga tim akak, tim kau jaga sendiri. Tak boleh macam tu. Ya, ini JM cakap general lah, JM tak cakap siapa-siapa ni, JM tak cakap pasal hal siapa-siapa. Tapi JM ni cakap secara general. Ya, yang mana bila kita ni ialah penyakit hati tu banyak. Penyakit hati tu banyak. Jadi apa yang kita perlu buat, itulah akan kita kena ni. Kalau tak nanti kita punya laluan rezeki kita, bisnes kita, memanglah rezeki kita bukan ditentukan oleh ejen-ejen kita, oleh customer kita, oleh siapa yang beli dengan kita. Bukan. Rezeki kita ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi daripada situ kita memandang apa kebaikan kita, apa yang ada dekat hati kita ni pun kena jaga juga. Ya, jaga hubungan sesama manusia ni kena jaga juga. Jangan kita punya ejen lebih hebat daripada kita, melangkau kita punya pangkat, kita dah tak nak dah dengan dia. Kau kan dah pandai buat sendirilah. Tak boleh macam tu. Ya, kita sama-sama dalam bisnes berkumpulan, kita sama-sama. Ya, so saling mendoakan, saling mendoakan. Dan satu lagi JM nak kongsikan, ini baru je satu topik tau. Aku rasa besok kena sambung lagi lah topik yang ada lagi. 6 topik lagi yang JM belum kongsikan. So ini baru sampai menjaga hubungan aja ni. Baru topik yang kedua, menjaga hubungan. Nanti JM sambung sebab dah dekat pukul 12 kan. Okey, so jadi kena jaga tau. Kena jaga dengan tim kita. Kena saling mendoakan, berjemaah. Dia macam ni tau. Bila kita memotivasikan orang lain, okey, dalam masa yang sama diri kita akan termotivasi. Tapi kalau hari ni kita kedekut untuk memotivasikan orang lain, macam mana diri kita sendiri nak termotivasi? Kita akan selalu cakap, tak apalah, dia hebat, aku tak hebat. Tak apalah, rezeki aku Allah yang tentukan, bukan sebab dia pun. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Jadi kena sentiasa memotivasikan orang lain. Dalam masa yang sama, insya-Allah diri kita juga akan termotivasi. Itu cara JM lah. Okey. So, JM rasanya memang JM kena tutup. JM kena berhenti dekat sini. JM ada lagi yang kupasan-kupasan, ada lagi 6 lagi tips, yang 6 ke tadi 7 kan, ada lagi 5 tajuk yang JM boleh kupaskan, boleh kongsikan. InsyaAllah besok JM sambung. Antaranya adalah rasa cinta pada produk kita. Lepas tu sentiasa upgrade ilmu, kreatif, buat sungguh-sungguh, fokus. Itu antara tajuk-tajuk yang besok JM akan kongsikan. So ini part 1. Part 1. So you all kena follow JM lah. Mana yang baru kenal dengan JM, boleh follow JM dekat Facebook. JM follower tak ramai pun, kan, tak ada pun, friend pun tak cukup lagi 5,000. JM ni biasa-biasa je. Jadi boleh follow JM, dekat Facebook JM, JM Miswan, ataupun IG JM Miswan, ataupun dekat page Aura Rezeki Malaysia. InsyaAllah. Sambil-sambil tu JM nak minum. Dah terlupa dah tadi bila sembang-sembang tak minum pula. JM minum ni kopi garam Aura Rezeki. Sebelum tu JM nak bagilah sedikit info. Mana yang tak tahu Aura Rezeki tu apa? Aura Rezeki adalah jenama produk mandian, jenama produk yang berasaskan daripada garam bukit.
Okey, berapa lama JM dah usahakan produk garam bukit ni? Alhamdulillah, JM dah usahakan produk garam ni dah hampir 7 tahun. 7 tahun JM dalam dalam industri ataupun mengusahakan produk-produk garam. Produk garam. Okey, produk garam ni apa? Produk garam, produk mandian. Produk mandian yang mana produk mandian ni dia sangat bagus diamalkan untuk menaturalkan balik energi-energi yang negatif tadi supaya kita sentiasa berenergetik, bertenaga, bersemangat, berkeyakinan macam JM. Macam JM. Kan? So yang tu. So amalan mandi garam sangat-sangat baguslah sangat-sangat bagus diamalkan. Sangat-sangat bagus. So alhamdulillah. Lepas tu kita juga ada untuk pendaftaran sebagai ejen Aura Rezeki. Okey, kalau biasanya pendaftaran tu harganya RM650 dapat produk. Produk kita boleh campur-campur. Kalau hari ni you all rasa you all suka pada kopi Aura Rezeki, sebab kopi Aura Rezeki ni ya Allah, dia ada apa tahu? Dia ada bunga sakura, dia ada serbuk mutiara, dia ada garam bukit, dia ada saffron, dia ada kurma, yang mana kelima-lima gabungan ni ya Allah subhanallah mengenyangkan perut kita, mencantikkan kulit kita, melembapkan kulit kita. Baguslah. Bagus sangatlah. Nanti kamu cakap banyak kata nak jual pula kan. So sangat bagus dan sangat sedap. Harga dia pun tak mahal, RM39 je. Kan kalau compare dengan harga yang lain-lain kan, yang ada ingredient macam ya Allah. Tak lari lah harga dia 90, ada yang 100 kan. Tapi JM RM39 ni untuk minum-minum harian je kan. Bukan untuk jualan pun, untuk minum-minum harian je, minum-minum sendiri kan. Okey, so sekarang ni daftar ejen sebagai Aura Rezeki sebanyak RM350. Apa yang you all dapat bila mendaftar sebagai ejen? Okey, untuk tahun ni anda layak untuk dapat reward. Reward yang kita sediakan adalah wang tunai RM20,000, RM10,000, RM8,000. Ada juga emas yang kita sediakan. Boleh dapat dalam masa 3 bulan. Ada yang boleh dapat maksimum 5 keping, 7 keping ke ada ke tak? Macam tu lah lebih kurang. Tapi dapatlah, dapat. Lepas tu pula keuntungan melebihi 30% jika daftar menjadi ejen. So kita daftar menjadi ejen, kita ada promosi ejen, daftar sebagai ejen ni 350 sehingga 31 Mei nanti. Jadi usah lepaskan peluang hanya datang sekali. Okey, pilihan di tangan anda. Untuk berjaya, anda kena sentiasa menciptakan sejarah. Sejarah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap 6 bulan, setiap setahun. Anda kena ciptakan sejarah untuk anda. Sebab apa? Sejarah itulah nanti yang anda akan selak balik waktu anda tengah down, waktu anda rasa lemau. Itu yang anda kena selak balik. Kenapa dulu aku boleh mencipta sejarah-sejarah macam ni, tapi kenapa hari ni aku tak boleh? Bukan ke aku yang sama, bukan aku yang dulu. Aku yang sama juga, tapi kenapa dulu boleh, sekarang tak boleh? Jadi kita cuba selak-selak sejarah lama. Sebab tu JM ni, ya Allah, JM dulu kan buat bisnes tahun 2003. Masa tu serius dalam bisnes. JM masa tu dalam masa 6 bulan JM dapat pangkat yang tertinggi. Masa tu pangkat tertinggi lah dalam company tu. Lepas tu JM dapat tabung kereta, JM dapat tabung umrah, JM dapat melancong setiap tahun. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab itulah yang JM, sejarah yang JM ciptakan. JM tak minta. Sejarah sendiri ni kita yang perlu ciptakan, bukan orang lain. Jadi JM ciptakan sejarah JM sendiri. Bila kita berasa, sebab kita bukannya malaikat, kita ada masa up and down. Jadi JM akan selak balik sejarah-sejarah lama. Kenapa aku dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh. Jadi ciptalah sejarah diri anda sendiri. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Okay? Alright. So jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okay, JM tengok sekejap. JM baca
jap ya Allah, mata pun dah tak nampak kan, faktor usia kan. Okay, alright. Okay, so okay. Alright lah, terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM di TikTok, di Facebook ya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti mungkin JM akan buat satu lagi vote untuk JM live dekat Instagram, sebab ada juga yang nak JM live dekat Instagram ya. InsyaAllah JM akan buat ya. Kita buat 3 channel terus. Okay, so terima kasih banyak-banyak semua ya. JM sentiasa mendoakan kesejahteraan anda ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, daripada apa-apa semua, dan dan bersungguh-sungguhlah kita mohon kepada Allah, moga setiap permohonan kita Allah angkat dan makbulkan. Amin, insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Jumpa lagi. Maaf zahir dan batin. Bye. Bye semua. Bye semua. Dah, yang tu belum end lagi. Bye. End.